Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syakira binti Razak. Nombor matrik D18310878 akan tasmik bagi hafalan istilah-istilah penting bagi usul fiqh. Istilah-istilah penting bagi usul fiqh. Yang pertama, usul dari segi bahasa ialah asas dan terbina atasnya sesuatu. Bagi istilah pula, dalil dan asas hukum. Bagi fiqh pula, dari segi bahasa ialah memahami atau mengetahui. Dari segi istilah pula, mengetahui hukum hakam syarak berkenaan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil tafsili, iaitu terperinci. Bagi usul fiqh pula, ia membawa maksud dalil-dalil hukum syarak atau ilmu berkenaan kaedah-kaedah yang dijadikan sebagai alat istinbat hukum. Seterusnya adalah hadis. Hadis dari sudut bilangan perawi, ia terbahagi kepada dua pecahan utama, iaitu pertama, mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan yang ramai, dan mustahil menurut adat bahawa mereka berpakat untuk berdusta dalam setiap generasi sanad. Bagi ahad pula, hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau bilangan kurang dari syarat mutawatir dalam generasi sanad. Seterusnya adalah dilalah. Dilalah ialah menunjukkan impak sesebuah ayat dari sudut ilmu. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah ada berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Melalui hasil ayat ini, ia menunjukkan bahawa zina itu wajib dijauhi kerana perbuatan zina adalah perbuatan yang tercela dan berdosa. Seterusnya, qarinah. Qarinah ialah istilah untuk dalil-dalil yang digunakan untuk mengkhususkan atau mentafsir sesebuah dalil. Seterusnya adalah illah. Illah bermakna sebab terjadi atau terasasnya sesuatu. Seterusnya adalah ghayah. Ghayah bermakna tujuan atau penghujung sesuatu. Bagi mantuk pula ialah perkataan-perkataan yang disebut diungkap. Mafhum pula, setelah memahami mantuk, ia seperti memahami pengharaman dari sebuah larangan. Bagi takhsis pula, ia adalah masdar, iaitu kata terbitan dari khassasa yang membawa maksud pengkhususan. Seterusnya adalah mukhassis. Mukhassis adalah kata nama pelaku untuk bagi pengkhusus. Seterusnya adalah mustaqil. Mustaqil ialah kata nama pelaku bagi tunggal, bercerai dan terpisah. Seterusnya adalah ghair. Ghair adalah perkataan dan makna yang selain dari perkara, selain dan atau bukan dari perkara itu. Dalam tajuk ini, perkataan lafaz sering digunakan dalam mempelajari ilmu ini. Namun ada juga perkataan lain yang sering digunakan seperti dalam tempatnya, seperti perkataan dan kalimat. Seterusnya adalah hakikat. Hakikat ialah perkataan dengan makna yang asal dari bahasa dan juga yang lain. Seterusnya adalah majaz. Majaz ialah
perkataan dan makna yang dipinjam, dan ia memerlukan perkataan atau lafaz yang sama digunakan tetapi boleh berbeza maknanya. Seterusnya adalah soreh. Soreh adalah kata-kata dan makna yang jelas dan tidak perlu takwil. Bagi kinayah pula ialah kata-kata dan makna yang tidak jelas dan memerlukan qarinah atau dalil untuk menyingkap maknanya. Seterusnya adalah komponen-komponen kalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim. Isim terbahagi kepada dua, iaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah ialah kata nama khas dan mempunyai nama, mempunyai alif lam, dan ia ada sifat iaitu na'at, idafah, sandaran. Isim mausul, allazi, allazani. Isim istifham, man, ma, maza. Isim isyarah, zalika, haza, dan sebagainya. Seterusnya adalah fi'il. Fi'il terbahagi kepada tiga, iaitu fi'il madhi, mudhari' dan amar. Fi'il madhi ialah perkataan yang sudah berlalu, iaitu yang telah berlalu, dan ia merupakan perkataan asal dalam fi'il ini. Seterusnya fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ialah perkataan yang digunakan pada waktu semasa, iaitu waktu sekarang, dan pada masa akan datang. Seterusnya adalah fi'il amar. Fi'il amar ialah perkataan yang digunakan adalah kata suruhan bagi pihak yang dituturkan pada waktu semasa. Seterusnya adalah huruf. Huruf ialah merupakan kategori yang tersendiri, dan ia tidak boleh berdiri dengan sendirinya tanpa adanya isim ataupun fi'il. Seperti fi, di atau dalam, ala, atas, li, untuk, bi, dengan, ka, seperti, dan sebagainya. Seterusnya ialah bagi mukallaf yang perlu mengikut seruan syarak, ialah mukallaf yang memenuhi ciri-ciri berikut, iaitu Islam, berakal, dan baligh. Seterusnya adalah bagi orang-orang yang terhalang dalam seruan syarak, ialah darurat, uzur, lupa, dan gila. Seterusnya adalah lam alif iaitu terbahagi kepada dua, iaitu lam alif nahiyah dan lam alif nafiyah. Lam alif nahiyah adalah perkataan melarang dan bermakna jangan. Bagi lam alif nafiyah merupakan perkataan menidakkan dan bermakna tiada atau tidak. Seterusnya adalah martabat. Martabat tertinggi, martabat yakin bahawa bagi memahami dalil, ia ada terbahagi kepada dua, iaitu qat'i dan zanni. Qat'i ialah martabat yang tertinggi, iaitu yakin dan tidak boleh dipertikaikan dan berselisih pandangan. Bagi zanni pula, ia mempunyai ruang untuk khilaf bagi memahami dalil. Okay, sekian, terima kasih.